Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha Dr. Muhammad Arif bin Nazri. Saya Nur Aina Aisyah binti Zilmi Syahrul Rizan akan membentangkan artikel yang bertajuk Hadis setiap bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah, kajian mukhtalif al-hadis. Sebelum tu saya mohon maaf kepada doktor jika suara saya kurang jelas atas faktor kesihatan yang kurang baik, tapi saya cuba sehabis baik insyaAllah. Baiklah, isi kandungan artikel saya. Yang pertama, abstrak dan pengenalan. Kemudian ada menerangkan pengertian mukhtalif al-hadis. Seterusnya metod takwil mukhtalif al-hadis, dan masuk kepada teks hadis, kajian mukhtalif al-hadis. Kemudian mendatangkan perbincangan ulama tentang percanggahannya, dan akhir sekali kesimpulan dan rujukan. Dalam abstrak, latar belakang kajian, seperti mana yang kita lihat, sunnah sejak zaman dahulu hingga ke hari ini seringkali dihujani dengan fitnah, pendustaan dan kecaman yang berbagai dari segenap sudut. Hal ini menumbuh apabila terlihat wujudnya tanakut atau pertembungan pada hadis-hadis Nabi, maka terjadilah penolakan terhadap as-sunnah serta dipersoalkan kehujahannya sebagai sumber kedua Islam selepas Al-Quran Al-Karim. Ia bukan sahaja datang daripada musuh-musuh Islam yang cuba menjatuhkan dan memburukkan agama Islam dengan melantarkan tomahan, bahkan daripada kalangan umat Islam sendiri, yang mana berpunca daripada kesalahfahaman atau kurangnya pemahaman mereka terhadap as-sunnah. Oleh itu, artikel ini bertujuan mengambil suatu permasalahan mukhtalaf al-hadis dan mengetengahkan usaha para ulama hadis dalam mempertahankan as-sunnah, yang mana mereka sedaya upaya memahami maksud sebenar hadis-hadis Nabi dan menyelesaikan segala permasalahan tanakut atau pelanggaran di antara satu hadis dengan hadis yang lain secara zahir. Metod kajian ini adalah secara kualitatif dengan kaedah kepustakaan melalui artikel jurnal, tesis dan kitab-kitab yang berkaitan. Dan hasil kajian mendapati terdapat 3 metod yang ditetapkan oleh para ulama dalam menghadapi mukhtalaf al-hadis. Adapun hadis mukhtalaf yang dikaji dapat diharmonikan dengan kaedah jamak, iaitu mengumpulkan kedua-dua hadis tersebut tanpa membuang salah satu daripadanya. Seterusnya kita masuk kepada pendahuluan. Hadis mukhtalaf merupakan hadis Rasulullah SAW yang terdapat kekeliruan kerana percanggahan atau pertentangan yang berlaku antara dua hadis. Secara ringkasnya, ianya adalah hadis bertaraf makbul yang saling bertentangan secara zahir. Jadi perselisihan antara hadis ini menyebabkan as-sunnah dipersoalkan kehujahannya sebagai sumber dan panduan umat Islam kedua selepas Al-Quran Karim. Dan mutakhir ini banyak tuduhan dan kritikan terhadap hadis Nabi SAW, bukan sahaja daripada orientalis barat, juga daripada golongan anti hadis ataupun dalam kalangan umat Islam sendiri. Oleh itu, artikel ini akan mengupas berkenaan metod memahami mukhtalaf al-hadis sebagai mengetengahkan pemahaman sebenar terhadap as-sunnah yang telah ditunjukkan oleh para ulama. Bicara dan perbahasan ini penting kerana ianya boleh memberi panduan kepada para penggiat ilmu dalam menangkis baik serangan serta syubhah dari orientalis maupun golongan anti hadis terhadap as-sunnah. Sebelum kita pergi lebih lanjut, kita teliti dulu pengertian mukhtalif al-hadis. Al-mukhtalif dari segi bahasa berasal daripada perkataan ikhtilaf, iaitu kata lawan bagi ittifaq, iaitu muafakat. Seterusnya terdapat perbezaanlah dalam kalangan ulama dalam mendefinisikan mukhtalif al-hadis, dan perbezaan ini berpunca daripada percanggahan mereka dalam menetapkan baris pada lafaz mukhtalif. Pandangan yang pertama adalah bacaan dengan kasrah huruf lam atas wazan isim fa'il, iaitu mukhtalif. Dan yang kedua, menetapkan bacaan dengan fathah huruf lam yang merupakan masdar mimi, iaitu mukhtalaf. Berdasarkan bacaan yang pertama, iaitu mukhtalif, membawa maksud hadis yang bertentangan dengan hadis yang seumpamanya secara zahir. Dan bacaan yang kedua pula membawa maksud hadis yang berlaku percanggahan padanya, iaitu dua hadis yang berlawanan secara zahir dari sudut makna. Dan kedua-dua definisi ini bila kita lihat adalah dikaitkan dengan perkataan zahir, kerana percanggahan secara hakiki tidak akan berlaku terhadap hadis-hadis Nabi SAW.
Dan kebanyakan ahli hadis ni memberikan definisi yang banyaklah dan menggunakan pelbagai perkataan yang berbeza. Contohnya at-tadad, at-ta'arud dan at-tanaqud. Dan ketiga-tiga perkataan yang berbeza ini tidak menjejaskan punlah maksud mukhtalaf al-hadis. Bahkan ianya sekadar kepelbagaian perkataan yang masih merujuk kepada maksud al-ikhtilaf, di mana ianya bermaksud percanggahan antara dua perkara di mana ia bertemu dalam keadaan terhalang antara satu sama lain. Manakala dari sudut istilah pula, ia adalah salah satu cabang terpenting dalam ilmu hadis yang membahaskan akan hadis-hadis yang bertaraf makbul dari sudut kekuatannya, yang mana secara zahirnya berlaku ta'arud atau berlawanan antara satu hadis dengan hadis yang lain. Malah ia merupakan satu cabang ilmu yang perlu diketahui oleh para ulama daripada bidang hadis, fiqh, usul dan lain-lain bidang. Atas kepentingan ini, para muhadisin dan pengkaji hadis daripada berbagai generasi menumpukan perhatian untuk mengkaji secara menyeluruh lagi mendalam bagi menyelesaikan permasalahan hadis yang dibincangkan dalam ilmu ini. Seterusnya, saya nyatakan metod takwil mukhtalif al-hadis. Kebanyakan ulama telah menyatakan metod mukhtalif al-hadis ni melalui pendefinisian mereka terhadap mukhtalif al-hadis itu sendiri. Antaranya An-Nawawi, Al-Hakim An-Nisaiburi dan lain-lainlah saya datangkan dalam artikel saya. Dan berdasarkan definisi-definisi tersebut, ia dapat dirumuskan bahawa para ulama menetapkan cara-cara menyelesaikan pertentangan dan percanggahan antara dua hadis secara zahirnya dengan beberapa kaedah, iaitu jamak, tarjih atau nasih mansuh. Dan menurut Ibn Salah, mukhtalif al-hadis ini terbahagi kepada dua. Yang pertama adalah mungkin untuk mendamaikan kedua-dua hadis, iaitu ia tidak menunjukkan wajah yang menafikan ketidakserasian mereka, kemudian perlu untuk memutuskannya dan mengatakan kedua-duanya tanpa membuang salah satu daripada dua hadis tersebut. Dan manakala yang kedua adalah apabila terdapat dua hadis yang berlawanan yang tidak boleh dikumpulkan jamak antara mereka, di mana ia terbahagi pula kepada dua, iaitu dengan cara nasih mansuh, iaitu mengamalkan yang nasih dan meninggalkan yang mansuh. Dan jika tidak menunjukkan nasih mansuh, maka ia perlu melakukan pentarjihan. Hal ini menunjukkan jika berlaku konflik antara dua hadis, perlu untuk mengharmonikannya terlebih dahulu dengan kaedah jamak. Kemudian jika tidak boleh diselesaikan dengan jamak, maka perlu menggunakan kaedah nasih mansuh. Dan akhirnya, apabila kedua-dua kaedah pada awalnya tidak dapat diaplikasikan, maka perlu mentarjihkan salah satunya. Namun begitu, terdapat juga pendekatan sesetengah ulama apabila tidak dapat menyelesaikan percanggahan kepada dua hadis yang bertentangan dengan kaedah-kaedah di atas, mereka mengambil keputusan untuk tawakuf pada akhirnya. Seterusnya kita masuk kepada kajian mukhtalif al-hadis dalam teks hadis. Hadis pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu mauludin yulad 'ala al-fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi kamathali al-bahimati tuntaju al-bahimata hal tara fiha jada'a. Dan maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kemudian kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi, sebagaimana binatang ternak yang melahirkan binatang ternak dengan sempurna. Apakah kalian melihat ada cacat padanya? Dan hadis ini dalam Sahih Bukhari dan berstatus sahih. Dalam hadis yang sama, ada juga periwayatan yang lain dengan penambahan matan yang sedikit berbeza. Contohnya dalam Sahih Muslim, hadis riwayat Abi Hurairah juga, pada akhir matan tersebut ditambahkan thumma yaqul Abu Hurairah wa qra'u in syi'tum fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li khalqillah. Surah Ar-Rum ayat 30. Dan status hadis ini juga adalah sahih menurut ijma' ulama'. Dan ada juga daripada periwayatan dalam Musnad Ahmad, iaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min mauludin yulad illa 'ala al-millah wa qala marratan kullu mauludin yulad 'ala al-fitrah fa abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yushrikanihi
قيل يا رسول الله أرأيت من مات قبل ذلك قال الله أعلم بما كانوا عاملين. Maksudnya daripada Abu Hurairah, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, tidak ada bayi yang dilahirkan kecuali di atas millah, iaitu agama Islam, dan sesekali baginda bersabda setiap bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka bapanya lah yang menjadikannya Yahudi atau Nasrani atau musyrik. Maka ditanyakanlah kepada baginda, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu bagi mereka yang meninggal sebelum umur baligh? Maka baginda bersabda, Allah lebih tahu dengan yang mereka kerjakan. Dan hadis ini statusnya, isnadnya sahih menurut Syu'aib Al-Arnaud. Dan berdasarkan tiga matan hadis ini, kita dapat fahamlah bahawa setiap bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah atau lafaz lain millah, iaitu agama Islam. Hal ini juga disokong dengan ayat 30 dalam surah Ar-Rum yang menyebutkan tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrahnya itu. Tidak ada perubahan atas fitrah Allah. Maka setelah itu ibu bapanya lah yang akan menjadikan anak tersebut Yahudi, Nasrani, Majusi maupun musyrik. Dan apabila Rasulullah SAW ditanyakan bagaimana keadaannya jika meninggal dunia sebelum balik, baginda menjawab bahawa Allah lebih mengetahui dengan apa yang mereka kerjakan. Dan hadis kedua pula, an Abi Hurairah qala Sa'id min Sa'id عن أبي هريرة قال السعيد من سعيد في بطن أمه والشقي من شقي في بطن أمه. Secara amnya, hadis kedua ini menunjukkan bahawa kebahagiaan atau kesengsaraan yang bakal dilalui akan dan dihadapi oleh setiap manusia itu bermula sejak daripada rahim ibu lagi. Hal ini dilihat terdapat penjanggahanlah secara zahir antara pemahaman hadis pertama dan hadis kedua, kerana pada awalnya konteks hadis menyatakan bahawa setiap anak ini dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kemudian barulah orang tuanya yang mencorakkannya. Namun kemudian terdapat juga hadis yang kedua yang mengatakan bahawa baik atau buruk seseorang itu adalah sejak sebelum dilahirkan lagi. Maka ia dilihat bercanggah secara zahir dan termasuk dalam kajian mukhtalif al-hadis. Sebelum kita pergi lebih lanjut, kita lihat definisi fitrah, sa'id dan syaqi secara umum. Okey, fitrah merupakan perkataan Arab yang bermaksud penciptaan atau pewarna di mana Tuhan menciptakan manusia. Perkataan fitrah dalam konteks sufi boleh membawa maksud gerak hati atau wawasan, dan perkataan naluri iaitu fitrah serupa dengan istilah rasa ketuhanan. Dalam Al-Quran, fitrah adalah sifat-sifat akhlak yang utama yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia dan ditanamkan dalam fitrahnya dari pengetahuan tentang dirinya dan kecenderungan asal kepada tingkah laku yang lurus. Dan Allah berfirman, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, dan فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي. Maksudnya fitrah dianugerahkan oleh Allah lah, seperti mana dirakamkan di dalam Al-Quran. Dan dalam konteks hadis ni pula terdapat pelbagai definisi fitrah yang diberikan oleh para ulama. Ibn Hajar meriwayatkan dari At-Tibi, katanya yang dimaksudkan dengan fitrah ialah manusia mendapat petunjuk dari asal fitrah dan bersedia untuk menerima agama. Asal usul fitrah dalam pengertian bahasa adalah penciptaan. Maka Abu Al-Baqa berkata ia adalah ciri yang terdapat dalam diri setiap makhluk pada kali pertama penciptaannya. Seterusnya, aspek yang mungkin dimaksudkan dengan fitrah adalah fitrah keagamaan. Kata Al-Fairuz Abadi, setiap anak dilahirkan dalam fitrah, iaitu atas fitrah yang menerima agama yang benar. Dan melalui Ibn Al-Kamal dan Ar-Raqib berkata, ia adalah apa yang telah ditetapkan oleh Allah dalam diri manusia tentang kemampuannya untuk mengetahui keimanan. Manakala definisi Sa'id dan Syafi, menurut Ibn Manzur, kebahagiaan as-sa'adah adalah kata lawan kepada kesengsaraan asyiqa. Begitu juga sebaliknya. Kebahagiaan dikenali sebagai sifat yang mencirikan seorang hamba apabila dia memperoleh kebaikan yang sesuai dengan jiwa dan raganya. Maka dia menikmatinya lah dan bersenang-senang dengannya. Adapun kesengsaraan pula ialah kehilangan atau kekurangan. Kebanyakan definisi walaupun banyak dari segi perkataan merujuk kepada makna yang sama yang telah kami kemukakanlah.
Dan perbahasan di dalam Urshif Multaqa Ahlul Hadis 2010, istilah kebahagiaan dan kesengsaraan yang disebutkan dalam hadis bukanlah apa yang kita rasakan di dunia, kebahagiaan di dunia sahaja, dan apa yang menimpa kita di dalamnya, iaitu kesengsaraan. Tetapi sebaliknya, mereka adalah Islam dan kufur. Dan kedua-duanya adalah dua jalan ke syurga dan ke neraka. Yang dimaksudkan dengan hadis ialah yang menutup seseorang dengan salah satu daripada dua perkara di dunia ini. Maka sesiapa yang menutupnya, dia dengan kebaikan itu berbahagia, dan dia termasuk orang-orang yang berbahagia, dan balasannya ialah syurga. Dan sesiapa yang menutupnya dengan kejahatan, maka dia celaka, dan dia termasuk orang-orang yang sengsara, dan tempat kembalinya ialah neraka. Wa'iyazbillah. Kemudian kita masuklah dalam perbincangan ulama dalam menyelesaikan dan mengharmonikan percanggahan dalam mukhtalif al-hadis ini. Berdasarkan kaedah-kaedah yang digariskan oleh ulama dalam mentakwil mukhtalif al-hadis, kedua hadis ini dapat diharmonikanlah dengan cara jama', iaitu menurut Ibn Qutaybah, kedua hadis ini tidak bercanggah dan tidak bertentangan sama sekali, malah ia berkairapan antara satu sama lain. Hadis kedua dan pertama ni bagaikan macam permulaan dan proses perkembangan. Contohnya dalam Al-Quran Allah berfirman, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Segala puji tertentu bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi sebagai permulaannya. Begitu juga firman Allah, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Turutlah terus agama Allah, iaitu agama yang Allah menciptakan manusia dengan keadaan bersedia dari semula jadinya untuk menerimanya. Hal ini menunjukkan Allah menjadikan manusia itu mengakui bahawa dialah pencipta dan pengawal segalanya. Fitrah yang dimaksudkan adalah manusia menjadi saksi terhadap diri mereka sendiri serta membuat pengakuan bahawa Allah SWT dan Tuhan adalah Tuhan sekalian alam. Hal ini kita dapat lihat dalam Al-Quran telah merakamkan dalam surah Al-A'raf ayat 172. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Maka tidak dapati pun satu pun dalam kalangan manusia ni selain daripada dia menegaskan bahawa dia itu mempunyai pencipta dan pengawal, dan jika dia memanggilnya dengan nama lain atau menyembah sesuatu selainnya untuk mendekatkan diri kepadanya atau menyifatkannya dengan bukan sifatnya kepadanya, bahawa Allah sangat tinggi daripadanya. Allah juga berfirman dalam surah Az-Zukhruf ayat 87, wala in sa'altahum man khalaqahum liyaqulunna Allah fa anna yufakun. Maka ia membuktikanlah perjanjian dan ikrar ni setiap manusia pada agama Hanifiyah berlaku pada awal penciptaan, dan ia berlaku dengan akal semula jadi. Namun seperti mana yang disebutkan dalam hadis kajian yang pertama, kemudian orang tua mereka tu akan menentukan agama mereka kerana bisikan dan pengaruh syaitan. Hal ini kita dapat lihat dalam hadis yang bermaksud Tuhan yang Maha Kuasa telah memerintahkan kepadaku untuk mengajarkan kepadamu apa yang telah diajarkan kepadaku pada hari ini, dan dia berfirman kepadaku, dan aku ciptakan hamba-hambaku semuanya bersih, dan datanglah syaitan-syaitan kepada mereka dan menyesatkan mereka dari agama mereka. Hadis sahih daripada kitab Sahih Ibn Hibban. Dan artinya, mereka mengajarkan hal itu kepada mereka, dan pengakuan yang pertama itu bukanlah suatu yang dengannya suatu ketetapan hukum atau padanya pahala. Oleh itu, ia menunjukkan bahawa anak itu termasuk anak orang musyrik selama dia berada di antaranya kedua orang tuanya. Maka dia dicela agamanya dan dia tidak disolatkan jika dia mati. Kemudian dia terkeluar dari pemeliharaan mereka kepada pemilik Muslim, maka dia dinilai dan dihukumkan ke atas agama yang dianutinya. Manakala pada hadis Abu Hurairah yang kedua, iaitu hadis orang yang bahagia ialah orang yang berbahagia dalam rahim ibunya, dilihat tidak bertentangan pun dengan hadis yang pertama,
kerana ia berada dalam sudut yang berbeza. Allah ciptakan manusia ni dalam keadaan fitrah bila permulaan penciptaannya. Mereka telah membuat perjanjian dan ikrar bahawa Allah SWT adalah Tuhan bagi sekalian alam. Kemudian hadis kedua tampil dengan penceritaan proses penciptaan manusia di dalam rahim ibu, di mana ketika nutfah berusia 42 malam, Allah mengutuskan malaikat untuk menulis setiap ketetapan takdir yang Allah aturkan buatnya, dan ia dilihatlah pada matan hadis yang lain riwayat Ibn Mas'ud dalam Sahih Muslim. Dan status hadis ni juga sahih. Hadis tersebut menerangkan bahawa yang dimaksudkan kebahagiaan dan kesengsaraan daripada rahim ibu itu adalah penetapan takdir bagi seseorang, sama ada jantina, ajal, rezekinya, kebahagiaannya dan kesukarannya, yang diarahkan oleh Allah SWT kepada malaikat untuk menulisnya. Jadi dalam kitab Faib Al-Qadir Syarah Al-Jami' As-Saghir, Imam Suyuti mensyarahkan hadis tersebut dengan kebahagiaan padanya itu adalah seperti mana kebahagiaannya yang ditakdirkan dalam rahim ibunya, dan kesengsaraan padanya adalah seperti mana sengsaranya yang ditakdirkan dalam rahim ibunya. Namun takdir kesengsaraan sebelum dia dilahirkan tidak mengecualikan dia dari kemungkinan kebahagiaan. Begitu juga kebahagiaan untuknya sebelum dilahirkan tidak memasukkannya dalam kewajipan bahagia. Hal ini dibuktikan oleh hadis pertama, iaitu setiap bayi yang baru lahir itu dilahirkan berdasarkan fitrah, dan kemudian ibu bapanya lah yang menjadikannya Yahudi, dan seterusnya. Suyuti juga menyatakan bahawa takdir itu bergantung kepada yang ditakdirkan, seperti mana ilmu bergantung kepada maklumat yang diketahui. Jadi kesimpulannya, berdasarkan perbahasan ulama dalam menyelesaikan hadis setiap bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah, dan hadis orang yang sengsara ialah orang yang sengsara di dalam kandungan ibunya, para ulama mengambil pendekatan menggunakan kaedah jamak, iaitu mengumpulkan kedua-dua hadis. Oleh itu, salah satu hadis tidak dibuang, bahkan kedua-duanya diamalkan. Perjanggahan yang dilihat antara dua hadis tersebut hanyalah secara zahir, namun setelah meneliti dalil-dalil lain yang berkaitan, kajian mendapati tiada pertembungan antaranya yang memerlukan pentarjihan kepada hadis-hadis yang dinyatakan. Ia dilihat seperti langkah penciptaan manusia, di mana pada awalnya Allah menciptakan manusia ini dalam agama yang benar. Setiap manusia mengakui kebenarannya, namun ayah dan ibu kepada anak tersebut yang akan mengajarnya agar agama yang mereka anuti disebabkan godaan dan pengaruh syaitan. Ia memberi kesan kepada keseluruhan hidup, sehingga jika dia mati dalam keadaan bukan Islam, maka dia tidak boleh disolatkan, dikafankan dan dikebumikan di tanah perkuburan Islam. Hal ini termasuklah dalam kesengsaraan dan kecelaan yang disebutkan di dalam hadis yang kedua, di mana Allah telah menetapkan takdir bagi seseorang, sama ada jantina, ajal, rezekinya, kebahagiaannya dan kesukarannya sejak dalam kandungan ibunya lagi. Wallahu a'lam. Ini beberapa rujukan yang digunakan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama kursus kajian muskil hadis, tajuk kertas kerja, menelaah hadis muskil berkaitan mimpi berada di kaki burung dan perkaitannya. Nama pensyarah Dr. Muhammad Arif Nazri dan saya, Maizatul Akmal binti Atan, P121223. Abstrak. Mutakhir ini seringkali kedengaran di media sosial berkaitan kisah-kisah mimpi yang dicanangkan oleh individu, sama ada kisah tersebut membawa kepada mimpi yang baik maupun yang buruk. Al-ru'ya ataupun al-hilm yang ditimbulkan ini menyebabkan ada segelintir pihak yang mengambil kesempatan atas mimpi tersebut, sehingga menimbulkan pelbagai persepsi dan mengakibatkan umat Islam di kala ini diuji dengan permasalahan akidah. Walhal kalau disebutkan dalam satu hadis Rasulullah SAW berkaitan mimpi, dan baginda memerintahkan umat Islam agar tidak mencanangkan mimpi tersebut. Lantas kajian ini dilaksanakan bagi mengkaji hubungan antara mimpi dengan hadis Rasulullah SAW. Apatah lagi hadis tersebut tergolong dalam permasalahan hadis muskil. Kajian mendapati bahawa klasifikasi mimpi yang dinakwalkan oleh para ulama mendatangkan kesan yang berbeza terhadap individu. Kajian bersifat kualitatif deskriptif ini bertumpu sepenuhnya kepada data-data
yang dikumpulkan menerusi kajian pendekatan kepustakaan. Hasil kajian mendapati bahawa mimpi tidak boleh dijadikan hujah dan alasan dalam menetapkan sesuatu hukum, apatah lagi berkaitan dengan hukum syar'i, kerana mimpi yang benar hanyalah mimpi para nabi, wali Allah Subhanahu Wa Taala dan para salafus soleh. Pengenalan. Hadis memiliki kedudukan sebagai induk kedua dalam sumber hukum Islam setelah Al-Quran. Bertepatan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha syadidul iqab. Maksudnya, dan apa jua perintah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kamu, maka terimalah serta amalkan, dan apa jua yang dilarangnya kamu melakukannya, maka patuhilah larangannya, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amatlah berat azab siksanya bagi orang-orang yang melanggar perintahnya. Menurut Al-Khatib 2006 mengatakan bahawa hadis merupakan sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama ada sebelum menjadi rasul ataupun setelahnya. Ketika menyebut kalimah al-hadis, maka dapat difahami secara umum bahawa sesuatu yang berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam baik berupa perkataan, perbuatan atau ketetapan baginda setelah menjadi rasul. Menurut Al-Jadi' 2003 dalam kitabnya, sesuatu hadis dikira asli jika matan hadis tersebut tidak mengandungi syaz. Selain itu, hadis tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran. Jika hal itu berlaku, maka hadis tersebut tidak akan diiktiraf. Ilmu jarah wal ta'dil, iaitu ilmu untuk mengetahui keadaan rawi dari segi diterima atau ditolaknya, akan diguna pakai sekiranya sesuatu hadis itu bertentangan dengan hadis yang lain. Di samping itu, hadis tersebut akan dirujuk kepada melihat perawi hadis yang lebih sikoh dan lebih kuat hafalannya. Selain daripada itu, seandainya terdapat pertentangan riwayat yang sikoh dengan suatu persaksian, maka saksi harus menunjukkan bukti-bukti atas kesalahan perawi yang sikoh tadi secara meyakinkan, lalu diselidik secara ilmiah makna hadis tersebut. Juga hadis tidak boleh kontradiktif dengan akal yang sihat, bermakna hadis tidak mengandungi kemustahilan dan kedustaan. Tatkala sanad dan matan hadis tiada bermasalah dan selamat dari apa yang disebutkan, namun matan hadis masih tidak dapat difahami secara tekstual ataupun kontekstual, maka fungsi hadis tersebut belum beroleh diterapkan. Ini gara-gara matan hadis itu menggunakan lafaz yang jarang digunakan, waribul hadis atau susah untuk difahami, muskilul hadis. Menurut Ahmad Nabil Amir et al. 2020 mengatakan, dalam kumpulan karya-karya hadis muktabar yang dihasilkan sejak kurun ta'awal Islam, terdapat satu genre yang penting memperkenalkan tema khusus dalam kajian teks hadis dan mengembangkan tajuk perbahasan serta disiplin tersendiri dalam penelitian lembaran-lembaran klasik ini, iaitu ilmu muskilul hadis. Karya-karya tertua yang diketengahkan dalam ilmu ini ditulis oleh ulama-ulama hadis masyhur seperti kitab Mushkilul Hadis wa Bayanuh oleh Ibnu Furak, Mushkilul Athar oleh Ahmad bin Muhammad At-Tahawi, Syarah Mushkilat Muwatta Al-Imam Malik oleh Mulla Ali Al-Qari, Ta'wil Mukhtalif Hadis oleh Ibnu Qutaibah dan lain-lainnya. Perkembangan yang meluas dalam perbahasan hadis muskil ini banyak terkait dengan prinsip takwil yang dipegang oleh jumhur yang mempengaruhi pemahaman dan pentakwilan hadis secara tekstual, kontekstual atau tamsilan. Metodologi kajian. Seperti yang diketahui, kajian deskriptif kualitatif digunakan untuk menjalankan kajian yang bertujuan untuk menggambarkan sepenuhnya realiti sosial dan pelbagai fenomena dalam masyarakat. Tujuan kajian ini adalah untuk membentangkan secara terperinci dan mengetahui watak, sifat dan model secara menyeluruh. Metodologi kajian dalam penyelidikan ini menggunakan metod kualitatif deskriptif dengan data-data kajian yang dikumpulkan dan ditentukan tema dengan pendekatan kepustakaan. Reka bentuk kajian yang dipilih ialah kajian analisis kandungan. Penelitian ini tidak menggunakan lokasi kerana data diambil dari dokumen dan literatur yang memiliki hubungan dengan kajian. Data-data dari pelbagai referensi dikumpulkan secara teknik dokumentasi, iaitu dengan membaca, mempelajari dan mengkaji sorotan kajian yang berkaitan. Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan literatur yang memiliki hubungan dengan kajian ini.
Manakala tujuan kajian ini untuk membuat huraian yang sistematik dan berkaitan antara fenomena yang diselidik iaitu hadis muskil agar masyarakat lebih faham dan positif dalam memahami sesuatu hadis, apatah lagi jika hadis tersebut termasuk dalam hadis muskil. Dapatan kajian. Hasil pencarian kepustakaan yang dijalankan mendapati bahawa perkaitan antara hadis muskil dan mimpi pada individu berkait rapat. Walaupun terdapat perselisihan ulama terhadap hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah dengan mengatakan hadis tersebut adalah hasan li ghairihi, namun hadis itu diterima dan dikuatkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Perbincangan bersangkutan mimpi dalam hadis tersebut dikaitkan dengan uslub ungkapan ataupun simpulan bahasa seperti yang disebutkan oleh Ibnu Qutaibah 1995 yang menerapkan metod analisis uslub dalam menyelesaikan perbezaan dan muskil hadis dalam kitabnya. Ini membawa maksud bahawa janganlah menceritakan mimpi kerana mimpi itu berada di kaki burung. Jika diceritakan mimpi tersebut, maka akan terjadi. Disebabkan hal ini, menurut ahli Jumu'ah 2004 bahawa mimpi memerlukan kepada pentakwilan yang khusus kerana boleh jadi mimpi itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala mahupun permainan daripada syaitan. Justru mimpi termasuk dalam dalil-dalil yang dikhilafkan oleh para ulama al-adillah al-mukhtalaf fih dan bersifat zanniyah. Begitu juga tafsiran dan takwilan mimpi tersebut tidak boleh dijadikan hujah kepada dirinya sendiri maupun ke atas orang lain. Seperti mana kaedah menyebutkan, la kiasa fil ashkhas. Maksudnya tidak ada kias terhadap individu kepada individu yang lain. Hadis muskil dan faktor kewujudannya. Ilmu hadis merangkumi dua perbahasan utama iaitu ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis dirayah. Riwayah ialah ilmu yang berkaitan dengan periwayatan dan pensabitan hadis melalui pengetahuan yang merangkumi semua rantaian sanadnya. Penyebutan lafaz-lafaznya dengan betul dan tepat sama ada dalam sanad atau matan. Pentahkikan nama-nama yang disebutkan di dalam keduanya iaitu sanad dan matan serta setiap aspek yang berkaitan dengan nukilan yang sahih dan masbut iaitu tepat bagi sesebuah hadis pada kedua-dua aspek iaitu sanad dan matan tanpa membahaskan perihal kedua-duanya. Manakala dirayah pula ialah ilmu mengenai prinsip-prinsip untuk mengenali perihal sanad dan matan. Prinsip-prinsip ini dijadikan sebagai wasilah perantaraan untuk mengetahui sama ada sesuatu hadis itu diterima atau ditolak melalui penelitian, perbezaan, kritikan, kajian mengenai anasir-anasir yang membolehkan hukum terhadap sesuatu sanad sama ada ia sahih atau dhaif, juga kajian untuk memahami maksud matan dengan kefahaman ilmiah. Menurut kajian Said Abdul Majid Ghawri 2017. Perbahasan hadis muskil termasuk antara salah satu ilmu dirayah. Perlu diketahui bahawa sebagaimana wujudnya ilmu-ilmu berkaitan dengan sanad hadis, terdapat juga ilmu-ilmu yang berkaitan dengan matan hadis seperti ilmu gharibul hadis, mukhtalif, muskil, nasikh dan mansuh, asbabul wurud dan seumpamanya. Syaraf Al-Qudah 2003. Muskil secara etimologi adalah kata nama dari kata kerja iaitu ashkala yushkilu muskil, bermaksud sesuatu yang tidak dapat difahami sehingga ada dalil lain yang menjelaskannya. Ahmad Muhtar Omar 2008. Sedangkan Loif Makluf 1956 menyebut muskil bererti perkara yang sulit, samar, tidak jelas, sesuatu yang membingungkan, dilema dan kesulitan. Ilyas Antun Ilyas 1979. Manakala Ibnu Faris 1979 dan Ibnu Manzur 1993 mengatakan syaklun ialah kesamaran. Dalam kitab karangan Majma' Al-Lughah Al-Arabiyah 2004 tertulis bahawa muskil membawa kepada kesamaran dan kekeliruan dalam pemahaman. Manakala muskil menurut terminologi, terdapat beberapa ulama mentafsirkannya seperti berikut. Yang pertama, Usamah bin Abdullah Khayyat 2001 bahawa hadis muskil ialah hadis yang berlawanan secara zahir dengan hadis seumpamanya. Yang kedua, dinyatakan oleh Al-Nawawi 1985 bahawa hadis muskil ialah hadis-hadis yang bertentangan antara satu sama lain secara zahir. Maka persepakatan dibuat antara kedua hadis atau salah satu daripadanya bagi mengatasinya. Menurut Muhammad Ihsani Farlul Karudi, iaitu ilmu yang membahas hadis-hadis yang saling menafikan dan tidak saling menyokong secara zahir sama ada menafikan berdasarkan fakta atau zahir yang membolehkan keduanya digabungkan dan disepakati.
Yang keempat, Ali bin Abdul Rahman Al-Uwais telah berkata hadis muskil ialah hadis yang tidak jelas maksudnya disebabkan terjadi penyangkalan dengan hadis lain yang sahih. Manakala yang kelima, sementara hadis muskil menurut Ibnu Al-Jauzi 1997 ialah kemuskilan yang terdapat sama ada dalam lafaz, makna, periwayatan, rawi atau sesuatu yang ada di sekeliling hadis yang masih menimbulkan tanda tanya dan apa sahaja yang menghalangi untuk menjadi jelas atau terdapat dalam hukum dan pembahasan fikih dan sebagainya. As-Samahi 1963 mendefinisikan hadis muskil ialah hadis yang kesamaran iaitu suatu hadis yang benar yang termasuk dalam kitab-kitab yang terkenal dan masyhur tetapi ia bertentangan dengan akal, panca indera, ilmu dan perkara yang ditetapkan dalam agama. Juga ia boleh ditakhrijkan dalam bentuk takwil iaitu keterangan atau penjelasan. Muskil hadis menjadi perhatian utama kalangan mutakallimin. Kekeliruan mereka dalam mentafsirkan hadis-hadis muskil menyebabkan lahirnya pelbagai puak yang sesat seperti Qadariyah, Jabariyah, Jahmiyah, Musyabbihah, Khawarij, Mu'tazilah dan lain-lain. Di kalangan ahli hadis yang tidak menguasai metod yang tepat dalam mentafsirkan hadis-hadis muskil cenderung kepada akidah Musyabbihah sehingga dikenali dengan panggilan Hashwiyah menurut Umar Muhammad Nur 2011. Sebab timbulnya hadis muskil disebutkan oleh Al-Khatib 2006 iaitu apabila berlaku perselisihan politik antara Ali bin Abi Talib dan Muawiyah bin Abi Sufyan menyebabkan masyarakat Islam menjadi berpecah belah serta kemunculan pelbagai puak dari kumpulan agama dan kumpulan politik yang bertentangan. Setiap penyokong sudah tentu meninggikan golongan mereka dengan meletakkan Al-Quran dan hadis. Kemudian mereka mula mentafsir hadis-hadis yang tidak mereka kuasai dan hafal, lalu membuat hadis palsu dan berdusta tentang Nabi SAW apabila hadis tersebut tidak ditemui rujukannya dalam Al-Quran dan hadis. Lalu muncul hadis-hadis palsu tentang keutamaan Khulafa' Ar-Rashidun dan ketua-ketua kumpulan dan golongan. Tambah Al-Qatan 2007, ketika itulah muncul ilmu hadis muhtalif dan hadis muskil yang memerlukan pakar hadis berusaha untuk menolak segala keraguan dengan menggabungkan dan mengumpulkan nas-nas hadis. Perbincangan hadis muskil. Antara contoh hadis muskil yang terdapat dalam perbahasan kitab-kitab mutabar seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, an Waqi' bin Udus an ammihi Abi Razin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-ru'ya ala rijli ta'irin ma lam tu'abbar fa idza ubirat waqa'at qala wa ahsibuhu qala wa la taqussaha illa ala waddin aw dhira'in, yang membawa maksud dari Waqi' bin Udus dari bapa saudaranya Abu Razin berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mimpi itu akan tetap berada bersama kaki burung selama tidak diceritakan. Jika diceritakan maka akan terjadi. Abu Razin berkata, aku mengira bahawa baginda mengatakan, janganlah kami ceritakan kecuali kepada orang yang terdekat atau orang yang boleh memberi nasihat. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah juga menyebutkan, an Waqi' bin Udus an ammihi Abi Razin annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu aw ru'ya ala rijli ta'irin ma lam tu'bar fa idza ubirat waqa'at qala wa ru'ya juz'un min 46 juz'an min an-nubuwah qala wa ahsibuhu qala la yakussuha illa ala waddin aw zira'in. Maksudnya, dari Waqi' bin Udus dari bapa saudaranya Abu Razin bahawa dia mendengar Nabi SAW bersabda, mimpi itu berada di kaki burung selama tidak diungkapkan. Jika ditafsirkan, boleh jadi mimpi itu akan terjadi. Baginda menambahkan, mimpi adalah satu bahagian dari 46 bahagian kenabian. Abu Razin berkata, menurutku, baginda juga mengatakan, janganlah seseorang menceritakannya kecuali kepada orang yang dicintainya atau orang yang mengerti. Kedua-dua hadis di atas dikategorikan sebagai hadis hasan li ghairihi, iaitu hadis yang dilihat dari sanadnya dhaif, lemah, namun dikuatkan dari jalur lainnya tetapi tidak mengandungi syaz dan illah. Ini disebabkan kerana dalam sanad hadis tersebut terdapat seorang perawi iaitu Waqi' bin Udus. Ahmad bin Hanbal 2001 menyebutkan dalam kitabnya bahawa Ibnu Al-Qattan, Al-Zahabi dan Ibnu Qutaibah menyifatkan bahawa Waqi' adalah seorang yang majhulul hal, tidak dikenali. Namun menurut Al-Asqalani 1970, sanad hadis ini sahih dan disahkan juga oleh Al-Hakim 1990. Kedua-dua hadis di atas membawa maksud kaki burung ialah tidak tetap atau berubah-ubah.
Gaya bahasa yang digunakan pada hadis tersebut termasuk dalam uslub ungkapan ataupun simpulan bahasa. Ibnu Qutaibah 1999. Menurut Al-Baydawi 2012, dimaksudkan dengan mimpi itu seperti sesuatu yang melekat pada kaki burung. Ia tidak tetap dan tidak stabil kecuali jika dibicarakan atau ditafsirkan. Mimpi ditegah dari dibicarakan kerana akan mendatangkan delusi, apatah lagi jika mimpi itu ialah mimpi yang ngeri. Delusi akan melakukan perkara yang tidak dilihat oleh penglihatan. Mimpi juga tidak boleh diceritakan orang kecuali kepada orang yang menyukainya atau kepada seseorang yang mengetahui takwil mimpi. Mereka tidak akan berbicara kecuali dengan fikiran yang jernih dan pandangan yang baik. Namun, ketahuilah bukan semua orang layak mentafsir mimpi. Mimpi diibaratkan seperti sesuatu yang tergantung pada kaki burung, tidak tetap atau stabil selagi tidak ditafsirkan orang yang pandai. Larangan menceritakan mimpi. Mimpi akan menjadi nyata sesuai dengan takwilan yang diberikan bersesuaian dengan makna sabda Nabi SAW iaitu berada di kaki burung. Rasulullah SAW menyamakan mimpi itu seperti burung yang terbang dengan cepat dan ada kala di kakinya terdapat sesuatu yang dengan sedikit gerakan saja akan jatuh. Rasulullah SAW memerintahkan untuk tidak menceritakan mimpi kecuali kepada orang yang dapat memberi nasihat atau kepada seorang ulama atau kepada orang yang mencintainya atau kepada orang yang mengetahui tentang tafsir mimpi. Ini disebabkan mereka memilih makna yang terbaik dari tafsir mimpi, memberikan pelajaran dan peringatan. Al-Baghawi 1983 mengatakan bahawa Waddin ialah seseorang yang mencintainya yang tidak dapat mentakwilkan mimpi tersebut kecuali dengan takwil yang disukai. Bahkan, jika dia tidak mengetahui takwilan dan tafsiran mimpi itu, namun tidak akan mendatangkan kekhawatiran. Adapun Dzura'in, iaitu seorang yang mengetahui tentang takwil mimpi dan memberitakan takwilan yang sebenar ataupun takwil yang hampir dengan pengetahuan yang sedia ada. Dalam mimpi tersebut terkandung peringatan untuk mengingatkan perbuatan tercela yang dilakukan atau berita gembira sehingga merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Asqalani 1970 juga menuturkan, jangan sesekali menceritakan mimpi kepada orang yang dengki atau benci kerana mereka akan memberikan takwilan yang tidak disukai disebabkan oleh perasaan tersebut. Jika takwilan tersebut menjadi kenyataan, akan membuat diri menjadi sedih dan muram. Disebabkan itu, Rasulullah SAW memerintahkan agar jangan menceritakan mimpi kepada golongan tersebut. Ar-ru'ya dan al-hilm mempunyai satu makna kerana mimpi adalah apa yang dilihat seseorang dalam tidurnya. Namun Ibnu Al-Jauzi 1985 memilih ar-ru'ya bagi mimpi yang baik manakala al-hilm untuk mimpi yang buruk. Bertepatan dengan sabda Rasulullah SAW. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ar-ru'ya salihatu wa fi riwayah ar-ru'ya hasanah min Allah wal hulum minasyaitan faman ra'a syai'an yaqrahuhu falyanfuth an shimalihi thalathan falyata'awwadh minasyaitani fa innaha la taduruhu. Maksudnya dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahawa Nabi SAW bersabda, mimpi yang baik itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Adapun mimpi yang buruk itu daripada syaitan. Jika sekiranya seseorang itu bermimpi satu mimpi yang ditakutinya, hendaklah dia meludah ke belah kirinya dan hendaklah dia memohon perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala daripada kejahatannya. Nescaya dia tidak akan memudaratkannya. Dimaksudkan dengan an-nafthu di sini ialah hembusan nafas yang halus tanpa disertai air ludah. Adapun bagi mereka yang diceritakan tentang sesuatu mimpi daripada seseorang, sewajarnya mentafsirkan mimpi-mimpi tersebut dengan perkara-perkara yang baik, bersesuaian dengan hadis riwayat Ad-Darimi daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Hadisnya panjang dan saya bacakan terjemahannya. Maksudnya, dari Aisyah isteri Nabi SAW, beliau berkata, seorang wanita dari penduduk Madinah memiliki suami seorang pedagang. Wanita itu juga pernah bermimpi. Setiap kali suaminya pergi, suaminya tidak pernah meninggalkannya, kecuali dalam keadaan hamil. Kemudian, wanita itu datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, sesungguhnya suamiku keluar berdagang dan meninggalkanku dalam keadaan hamil.
Kemudian aku bermimpi seperti orang tidur yang bermimpi bahawa tiang rumahku patah dan saya melahirkan anak yang buta. Rasulullah SAW bersabda, itu adalah kebaikan. Suamimu akan kembali kepadamu dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan baik dan engkau akan melahirkan anak yang berbakti. Wanita tersebut bermimpi hingga 2 atau 3 kali. Setiap kali dia bermimpi, dia langsung datang menemui Rasulullah SAW. Baginda pun mengatakan hal yang sama kepada wanita itu. Setelah itu suaminya kembali dan wanita itu melahirkan anak laki-laki. Suatu hari wanita itu datang sebagaimana dahulu dia datang, sementara Rasulullah SAW tidak berada di tempat. Sementara dirinya telah mengalami mimpi itu. Kemudian aku katakan kepadanya, apa yang pernah engkau tanyakan kepada Rasulullah SAW, wahai hamba Allah? Wanita itu menjawab, mimpi yang diperlihatkan kepadaku. Kemudian aku datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya kepada baginda mengenai mimpi tersebut. Baginda bersabda, baik. Ternyata mimpi itu telah terjadi seperti yang telah beliau ucapkan. Aku bertanya, beritahukan kepadaku apa mimpi itu. Wanita itu menjawab, nanti setelah Rasulullah SAW datang hingga aku dapat menyampaikannya kepada beliau sebagaimana dahulu pernah aku sampaikan. Demi Allah, aku masih tetap menungguinya hingga ia memberitahukan kepadaku. Lalu aku katakan, demi Allah, seandainya mimpimu itu benar, nescaya suamimu akan meninggal dan engkau melahirkan anak yang durhaka. Lalu wanita tersebut duduk sambil menangis dan berkata, kenapa aku mendapatkan hal ini ketika menyampaikan mimpiku kepadamu? Kemudian Rasulullah SAW masuk sementara wanita itu masih saja menangis. Baginda bertanya, ada apa dengannya wahai Aisyah? Aku memberitahukan berita tersebut kepada baginda dan apa yang aku tafsirkan kepadanya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, tahanlah perkataan itu wahai Aisyah. Apabila engkau menafsirkan mimpi seorang Muslim untuk Muslim lainnya, maka tafsirkanlah dengan kebaikan kerana sesungguhnya mimpi akan terjadi sesuai yang ditafsirkan orang yang menafsirkannya. Demi Allah, setelah itu suaminya meninggal dan tidaklah diperlihatkan kepadaku kecuali ia melahirkan anak yang durhaka. Pembahagian mimpi. Menurut Ibn Sirin 1940 mengkhabarkan bahawa mimpi itu terbahagi kepada 3 bahagian iaitu mimpi yang baik, mimpi yang buruk dan mimpi kebiasaan bagi seseorang. Hal ini disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahawa Rasulullah SAW bersabda, wa ru'ya thalathatun fa ru'ya salihah bushra min Allah wa ru'ya takhzinun min syaitan wa ru'ya mimma yuhaddithul mar'u nafsahu fa in ra'a ahadukum ma yakrahu falyakum falyusalli wa la yuhaddith bihan nas. Maksudnya, sesungguhnya mimpi itu mempunyai 3 jenis. Mimpi yang baik itu merupakan berita gembira yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala mimpi yang buruk membawa kesedihan itu adalah daripada syaitan dan mimpi yang disebabkan oleh apa yang berlaku ke atas seseorang itu. Jika sekiranya sesiapa dalam kalangan kamu bermimpi sesuatu yang buruk, hendaklah dia berdiri dan mendirikan solat sunat serta janganlah dia memberitahu mimpinya itu kepada orang lain. Justru itu dapatlah disimpulkan bahawa 3 komponen mimpi tersebut. Pertama ialah mimpi yang baik dan benar, iaitu ar-ru'yah hasanah, iaitu apa yang disifatkan Rasulullah SAW sebagai satu bahagian daripada kenabian Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan mimpi sebagai salah satu daripada mukjizat kenabian yang dibenarkan olehnya, seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, laqad sadaqallahu wa rasulahu ru'ya bil haqq atadkhulannal masjidal haram insyaallahu aminin mukhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun fa'alima ma lam ta'lamu faj'ala min duni zalika fathan qariba. Maksudnya, demi sesungguhnya Allah tetap menyatakan benar Rasulnya dalam perkara mimpi itu dengan kenyataan yang sebenar, iaitu sesungguhnya kamu tetap akan memasuki Masjidil Haram dalam keadaan aman, menyempurnakan ibadah umrah kamu dengan mencukur kepala kamu. Dan kalau tidak pun kamu menggunting sedikit rambutnya serta kamu tidak merasa takut akan pengkhianatan musuh sehingga kamu keluar balik dari situ. Allah menangguhkan berlakunya kenyataan itu kerana ia mengetahui adanya faedah dalam penangguhan itu yang kamu tidak mengetahuinya.
maka ia menyediakan sebelum terlaksananya mimpi itu satu kemenangan yang dekat masa berlakunya. Antara contoh mimpi yang baik adalah mimpi yang dialami oleh para nabi, wali Allah Subhanahu Wa Taala dan orang soleh. Ini seperti mana yang diceritakan di dalam Al-Quran, contohnya kisah Nabi Ismail AS dan Nabi Ibrahim AS. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, qala ya bunayya inni ara fil manam anni adhbahuka fanzur madza tara." Qala ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insya'allahu minas sabirin. Maksudnya, maka ketika anaknya itu sampai ke peringkat umur yang membolehkan dia berusaha bersama-sama dengannya, Nabi Ibrahim berkata, "Wahai anak kesayanganku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahawa aku akan menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu." Anaknya menjawab, "Wahai ayah, jalankanlah apa yang diperintahkan kepadamu. InsyaAllah ayah akan mendapati aku dari orang-orang yang sabar." Kedua adalah mimpi yang buruk dan dusta, ar-ru'yas sayyi'ah. Ia merupakan permainan tidur oleh syaitan. Firman Allah SWT di dalam Al-Quran, "Innaman najwa minasyaitan liyahzunal ladzina amanu wa laysa bidarrihim syai'a illa biiznillah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Maksudnya, sesungguhnya perbuatan berbisik dengan kejahatan itu adalah dari hasutan syaitan untuk menjadikan orang-orang yang beriman berduka cita. Sedang bisikan itu tidak akan dapat membahayakan mereka sedikit pun, melainkan dengan izin Allah, dan kepada Allah jualah hendaknya orang-orang yang beriman berserah diri. Mimpi yang ketiga ialah disebabkan oleh adat bagi diri seseorang, iaitu apa yang dilihat seseorang di dalam mimpi berkaitan perkara yang menjadi rutin hariannya semasa dia berjaga. Contohnya seperti seseorang yang biasa mandi pada waktu tertentu, lalu dia tidur pada ketika itu, maka dia bermimpi bahawa dia sedang mandi. Mengakui takwilan dan tafsiran mimpi. Tafsir mimpi merupakan salah satu ilmu yang muktabar dan mempunyai kaedah serta usulnya tersendiri. Sumber-sumber ilmu ini adalah berlandaskan kepada Al-Quran, As-Sunnah, Qiyas dan Tashbih bagi ayat-ayat Al-Quran. Dinamakan juga ilmu ini sebagai ilmu ta'bir dan ilmu ta'wil. Ibn Sirin 1940. Beliau mengatakan lagi, ilmu ini tidak boleh dipelajari oleh sebarangan orang kecuali golongan yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengetahui rahsia-rahsianya. Tidak semua orang mampu untuk mendalami ilmu takwil mimpi kerana golongan ini ialah mereka yang diberikan hikmah dan penglihatan yang halus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengistimbat dan mengaitkan mimpi tersebut dengan realiti berdasarkan ilmu berpandukan Al-Quran, Sunnah Rasulullah SAW serta kemampuan untuk melakukan qiyas dan tashbih. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, "Wa asdaqukum ru'ya asdaqukum hadithan." Maksudnya, dan mimpi nyata yang benar-benar terjadi banyak dialami oleh seseorang yang selalu berkata jujur. Hadis di atas jelas menunjukkan bahawa tafsir dan takwil mimpi hendaklah datang daripada orang yang beramal soleh, bersikap jujur dan sentiasa berkata benar. Lebih-lebih lagi jika seseorang itu mengikut sunnah Rasulullah SAW seperti berwuduk sebelum tidur. Lantaran itu, hukum mempercayai takwil atau tafsir mimpi adalah dibolehkan, namun hendaklah mengikut dawabit seperti tidak beriktikad dan pasti bahawa takwilan dan tafsiran itu benar dan dipercayai seperti kitab-kitab yang mutabar, orang-orang yang terkenal dengan kesolehan, keilmuan, jujur serta benar dalam berkata-kata. Ini bertepatan dengan sabda Rasulullah SAW, "Idza qtaraba az-zamanu lam takad takdzibu ru'yal mu'min." Maksudnya, apabila semakin hampir akhir zaman, maka tidak ada pembohongan dalam mimpi seorang mukmin. Selain itu, wajib meyakini bahawa urusan seseorang itu berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala dan mengikut kehendaknya. Takwilan dan tafsiran mimpi juga tidak bertentangan dengan akidah Islam serta tidak membawa kepada melanggar hukum-hukum yang telah sabit dengan dalil-dalil syarak. Juga takwilan mimpi tidak membawa kepada perkara yang buruk dan negatif seperti putus asa, lemah semangat, meninggalkan usaha, bersikap pesimis atau terlalu optimis dan sebagainya. Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan 2019. Kesimpulan.
Ungkapan mimpi berada di kaki burung merupakan hadis muskil yang perlu dikaji kerana kajian terhadap hadis muskil perlu diterjemahkan dan diperluaskan kepada masyarakat Islam khususnya. Hal ini disebabkan timbulnya isu pengakuan mimpi dan diceritakan kepada masyarakat awam sehingga mendatangkan fitnah lantaran dalam hadis telah disebut bahawa penceritaan mimpi hendaklah dikhabarkan kepada mereka yang pakar dalam ilmu tafsiran dan takwilan mimpi. Tambahan pula, sebagai orang kebanyakan, tidak mustahil mimpi yang datang itu datangnya dari syaitan dan tidak mampu untuk melepaskan diri dari hasutannya. Oleh itu, mimpi tersebut tidak boleh dijadikan hujah untuk diri sendiri hatta orang lain. Hanya mimpi para nabi dan rasul sahaja merupakan mimpi yang benar dan dijadikan sumber hukum serta merupakan hujah syarak kerana mereka dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala serta terlepas daripada mainan syaitan. Berikut adalah rujukan yang saya rujuk sepanjang saya menyiapkan artikel ini. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rabi'atul Adawiyah binti Muhammad Husni, P121836, akan membentangkan analisis mukhtalif hadis, hadis larangan menghadap kiblat ketika qada hajat dan hadis harus menghadap kiblat ketika di kamar mandi. Dalam pembentangan ini terdiri daripada abstrak, pendahuluan, konsep mukhtalif hadis, hasil dan perbincangan, penutup dan juga rujukan. Dalam abstrak, saya meletakkan latar belakangnya ialah mukhtalif hadis merupakan sub-ilmu yang penting kepada pengajian hadis. Konsep kajiannya berhubung dengan matan hadis yang membahaskan kaedah pengharmonian dan peraturan-peraturan penyelarasan hadis Nabi SAW yang tampak berbeza antara satu sama lain. Permasalahan kajian, pencegahan antara matan hadis menimbulkan kekeliruan dalam memahami makna dan mesej sebenar hadis. Para musuh Islam mengambil peluang keemasan ini untuk menyerang dan meleweng hadis-hadis Nabi. Objektif kajian bertujuan untuk menjelaskan isu pencegahan hadis bagi menghindari kekeliruan dan prasangka yang boleh menggugat keyakinan umum terhadap status sesuatu hadis. Seterusnya, metod kajian yang digunakan adalah menggunakan metodologi kualitatif dengan menggunakan reka bentuk analisis kandungan karya hadis yang membahaskan persoalan pencegahan hadis berkaitan menghadap atau membelakang kiblat ketika qada hajat. Dapatan kajian menunjukkan kedua-dua hadis adalah sabit daripada Rasulullah SAW dan kedua-dua hadis ini boleh diambil dan dijadikan panduan, iaitu larangan menghadap kiblat ketika qada hajat di tempat lapang dan harus menghadap kiblat atau membelakanginya ketika di tempat yang tertutup. Dalam bahagian pendahuluan, saya meletakkan 4 perkara penting. Yang pertama, kedudukan hadis sebagai wahyu Allah mempunyai autoriti yang penting dengan Al-Quran sebagaimana sumber kedua perundangan. Poin yang kedua adalah secara prinsip hadis tidak mungkin akan bercanggah dengan dalil yang lain. Sama ada bercanggah sesama hadis, dalil Al-Quran, ijma', qiyas dan yang seumpamanya selain dakwaan pelik yang terdapat dalam hadis dan pencanggahannya dengan logik akal manusia. Yang ketiga, sekiranya berlaku pencanggahan, para ulama Islam telah berusaha untuk menyelesaikan persoalan ketika mendapati teks hadis kelihatan saling berkontradiksi secara zahirnya. Dan yang keempat, sejarah telah mencatatkan ulama yang mempelopori ilmu ini, iaitu Imam Asy-Syafi'i, kitabnya Ikhtilaf al-Hadis, Ibnu Qutaibah, karyanya Ta'wil Mukhtalif Hadis, At-Tahawi, Mushkil Athar, seterusnya Ibnu Quzaimah, Ibnu Jarir, Ibnu Jauzi serta para ulama yang lain. Dalam artikel ini juga saya telah memuatkan konsep mukhtalif hadis yang terdiri daripada definisi mukhtalif hadis, faktor kewujudan mukhtalif hadis, faktor berlaku pencegahan secara hakikat, faktor berlaku pencegahan secara zahir dan juga bagaimana menyelesaikan mukhtalif hadis. Kelima-lima perkara ini telah saya muatkan di dalam artikel saya dan telah diterangkan di dalamnya dengan terperinci. Seterusnya, kita akan masuk kepada perbahasan analisis mukhtalif hadis tentang larangan menghadap kiblat ketika qada hajat dan juga hadis yang mengharuskan menghadap kiblat ketika di kamar mandi. Pencanggahan yang berlaku adalah hadis-hadis tentang larangan menghadap kiblat ketika qada hajat menunjukkan secara umum bahawa larangan tersebut kerana memuliakan Kaabah sebagai kiblat orang Islam dan menghormati solat. Namun sebaliknya, terdapat hadis yang mengharuskan menghadap kiblat ketika qada hajat ketika di dalam tandas. Oleh itu, secara zahirnya, wujud percanggahan antara kedua-dua hadis tersebut.
dan menyebabkan timbul persoalan bagaimana untuk berinteraksi dengan hadis ini. Saya datangkan pada hadis yang pertama, iaitu hadis larangan menghadap kiblat ketika qada hajat. Daripada an Abi Ayyub an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza ataitumul ghaid fala tastaqbilul qiblah wa la tastadbiruha bi bawlin wa la ghaid walakin syarriqu aw waribu. Qala Abu Ayyub قدمنا الشام فوجدنا مراحل قد بنيت قبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله. قال نعم. Hadis riwayat Muslim. Di dalam hadis ini daripada Abi Ayyub bahawasanya Nabi SAW bersabda, apabila kalian mendatangi tempat buang hajat, maka janganlah kalian menghadap kiblat dan jangan pula membelakanginya saat buang air besar atau buang air kecil, tapi menghadaplah ke timur atau ke barat. Kemudian Abu Ayyub berkata, ketika kami mendatangi Syam, kami dapati kamar mandi didirikan menghadap kiblat. Lalu kami berpaling darinya dan meminta ampun kepada Allah. Saya bawakan hadis yang kedua, iaitu hadis harus hadap kiblat ketika qada hajat di kamar mandi. An Abdullah bin Umar qala irtaqaitu fawqa zahri baiti Hafsah li ba'di hajati. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu mustadbir al-qiblah mustaqbil al-Syam. Hadis riwayat Al-Bukhari. Maafkan saya tersalah pada tulis Sahih Muslim, seharusnya Sahih Bukhari. Di dalam hadis ini daripada Abdullah bin Umar berkata, aku pernah naik di rumah Hafsah kerana satu urusanku, maka aku melihat Rasulullah SAW buang hajat membelakangi kiblat, yakni menghadap Syam. Seterusnya kita pergi kepada hadis yang kedua yang berkaitan tentang keharusan menghadap kiblat ketika qada hajat di kamar mandi. An Aisyah an-Nabi SAW أمر بخلائه أن يستقبل به القبلة لما بلغه أن الناس يكرهون ذلك. Hadis riwayat Ahmad. Daripada Aisyah bahawasanya Nabi SAW memerintahkan untuk menghadapkan kamar mandinya ke kiblat tatkala sampai kepadanya, bahawa orang-orang sebenarnya membenci yang sedemikian itu. Seterusnya kita pergi kepada bahagian perbahasan syarah hadis. Pandangan yang pertama saya ambil daripada pandangan Asy-Syafi'i dan kitabnya Ikhtilaful Hadis. Beliau membawakan latar belakang keadaan kaum Arab, iaitu mereka adalah satu kaum yang tinggal di padang pasir. Kebanyakan mereka tidak mempunyai dinding yang boleh menutupi mereka semasa qada hajat. Jadi ketika qada hajat tersebut menghadap atau membelakanginya, maka mereka disuruh untuk menghadap ke timur atau ke barat semasa qada hajat. Manakala keadaan dalam rumah adalah tak sama seperti di padang pasir. Apabila masuk tandas ke dalam rumah, tiada siapa yang melihatnya melainkan orang yang masuk ke dalamnya. Keadaan di dalam tandas juga lebih kecil berbanding padang pasir. Sebagaimana kata-kata Ibnu Umar, beliau pernah melihat Rasulullah SAW menghadap Baitul Maqdis ketika qada hajat ketika di dalam tandas. Ini menunjukkan bahawa larangan Rasulullah SAW adalah menghadap kiblat dan membelakanginya di padang pasir dan bukanlah tandas dalam rumah. Ini adalah kerana hujah Syafi'i adalah Abu Ayyub mendengar larangan tersebut daripada Rasulullah SAW. Dalam masa yang sama, dia tidak ketahui apa yang Ibnu Umar ketahui tentang menghadap Baitul Maqdis ketika qada hajat. Berkemungkinan kerana takut berdosa menghadap kiblat semasa qada hajat di dalam tandas, lalu Rasulullah berpaling ke belakang supaya tidak menghadap kiblat. Ibnu Umar melihat Nabi ketika itu berada dalam rumah menghadap Baitul Maqdis ketika qada hajat, maka perbuatan tersebut menafikan larangan menghadap kiblat ketika qada hajat. Begitulah keadaan Nabi SAW yang diketahui Ibnu Umar tetapi tidak diketahui oleh orang lain. Seterusnya saya bawakan pandangan daripada Ibnu Hajar Al-Asqalani dari kitab Fathul Bari. Beliau mengambil hadis Abu Ayyub dan beliau mengatakan bahawa hadis Abu Ayyub tidak dikhususkan keumumannya dengan hadis Ibnu Umar. Dan sebenarnya hadis Ibnu Umar ni membawa maksud harus membelakangi kiblat ketika qada hajat. Jadi beliau mengambil hadis Abu Ayyub ni sebagai larangan yang bersifat umum, iaitu bermaksud semua tempat terbuka dan lafaz ghaid yang digunakan dan dikhususkan untuk semua tempat buang air besar dan erti kata majaz. Oleh itu, larangan hadis Abu Ayyub adalah khusus untuk tempat yang terbuka. Dan sekiranya tidak ada hadis Ibnu Umar, nescaya mereka berpendapat larangan itu berlaku untuk tempat terbuka dan juga tempat tertutup. Bagi Ibnu Hajar, beliau berpendapat mengamalkan kedua-dua daripada dalil hadis
Abu Ayyub dan Ibnu Umar adalah lebih utama daripada mengabaikan salah satu daripadanya. Dan pandangan ini dikuatkan dengan sebuah qarinah daripada hadis Jabir yang bermaksud Rasulullah SAW melarang kami membelakangi kiblat atau menghadap kiblat dengan kemaluan kami saat kami menumpahkan air kencing. Lalu Jabir menambah, kemudian aku pernah melihat Nabi SAW setahun sebelum wafat kencing dengan menghadap kiblat. Seterusnya saya bawakan pandangan Ibnu Qutaibah. Maafkan saya kesilapan tulis nama kitab beliau. Sebenarnya kitab beliau bernama Ta'wil Mukhtalaf Hadis. Dalam hal pencanggahan kedua-dua hadis, beliau mengambil hadis Abu Ayyub dan juga hadis Aisyah dalam kitabnya. Dan beliau berpendapat kedua-dua hadis ini perlu dinasahkan salah satu daripadanya. Kerana tidak harus terdapat satu hadis yang larang dan dalam masa yang sama tidak terdapatkah satu hadis yang mengharuskannya. Tetapi bagi beliau kedua-dua hadis tersebut tidak termasuk dalam perbahasan nasakh mansukh kerana kedudukannya berfungsi pada keadaan yang berbeza. Seterusnya saya bawakan pandangan pada ulama mazhab. Yang pertama, Abu Hanifah dan Ahmad, mereka berpendapat harus membelakangi kiblat dan tidak menghadap kiblat. Dan pendapat yang kedua iaitu Maliki, Syafi'i dan Ishaq, mereka berpendapat harus menghadap kiblat di tempat yang tertutup dan dilarang menghadap atau membelakangi kiblat di tempat yang terbuka. Pendapat yang ketiga daripada pendapat yang masyhur daripada Abu Hanifah dan Ahmad, Abu Thawr, salah seorang ulama mazhab Syafi'i, Ibnu Arabi, mazhab Maliki serta Ibnu Hazm, mazhab Zahiri, bagi mereka menghadap dan membelakangi kiblat adalah haram mutlak. Hujah mereka adalah sesungguhnya larangan harus didahulukan daripada membolehkan. Sementara hadis Jabir pula bagi mereka adalah tidak sahih. Perbahasan yang seterusnya adalah timbulnya persoalan bagaimanakah hukum bagi keadaan sesebuah tempat ataupun negara yang arah timur dan barat adalah menghadap kiblat, yakni Kaabah atau membelakanginya. Lalu Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan hadis tersebut sebenarnya pengharaman ini adalah pengharaman menghadap kiblat hanya berlaku bagi penduduk Madinah dan daerah yang searah dengannya kerana kiblat mereka berada di selatan Madinah. Sekiranya negeri-negeri yang kiblatnya berada di timur dan barat diharuskan menghadap kiblat atau membelakanginya ketika qada hajat, baik berada dalam bangunan atau tempat terbuka. Pendapat ini berdasarkan kepada lafaz yang umum dalam sabda Nabi SAW, syariqu aw gharibu, akan tetapi hendaklah kamu menghadap ke timur atau ke barat. Sebagai kesimpulan, secara zahir hadis, kedua-dua hadis kelihatan bercanggah antara satu sama lain, sama ada hadis Abu Ayyub bercanggah dengan hadis Ibnu Umar maupun hadis Abu Ayyub bercanggah dengan hadis Aisyah. Seperti mana yang diketahui, sebuah dalil hadis yang membawa mesej kebenaran tidak akan terbatal dengan kebenaran juga. Oleh itu, dalam keadaan ini, ia termasuk dalam mukhtalaf hadis yang mana ulama telah meletakkan garis panduan dalam menghadapinya. Dalam isu menghadap kiblat atau membelakangi ketika qada hajat, dilihat hadis Abu Ayyub membawa mesej larangan yang umum. Manakala hadis Ibnu Umar dan hadis Aisyah membawa mesej mengharuskan yang khusus dan tidak ramai yang mengetahui hadis sedemikian. Kedua-dua hadis ini boleh berfungsi di kedua-dua tempat yang berbeza dan tidak termasuk dalam nasakh mansukh. Oleh itu, larangan tersebut adalah ditujukan kepada mereka yang berada di padang pasir ataupun tempat terbuka. Adapun di dalam rumah adalah tidak mengapa kerana di antara seseorang dan kiblat itu ada dinding yang menghalangnya berhadapan secara langsung. Sesungguhnya, kedua-dua hadis ini boleh diambil dan dijadikan panduan iaitu larangan menghadap kiblat ketika di tempat lapang dan harus menghadap kiblat atau membelakanginya ketika di tempat tertutup. Berikut adalah senarai rujukan yang saya gunakan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.